Hmm. Tang mana? Hadis 6. Wa khatamun nabiyyin kan? Oh, wa man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlah. Hadis ni. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ajwadun nahdi sadra ni cerita dah kan? Ada sebelum tu habis sikit. Baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Kita ambil sikit. Ada antara ciri-ciri sifat Nabi SAW dia panggil syama'il ini, sifat-sifat mulia ni. Apa dia? Antara dua bahu atau dua belikat mempunyai cap tanda kenabian. Dalam kitab Imam Hakim Al-Mustadrak disebut Allah utuskan para Nabi ke semua cop ada. Nabi mana pun ada cop, tapi cop Nabi lain semua duduk di tapak tangan kanan. Nabi Muhammad sahaja di antara dua belikat. Dia lain. Nabi Adam semua tangan kanan ada cop. Cop lah yang kita kata cop. Kalau cop JKK ni keren sangat. Cop tanda kenabian. Nabi seorang rasul pilihan Allah. Ada cop tanda dah. Semua Nabi dalam kitab Mustadrak Imam Hakim An-Naisaburi, guru kepada Imam Baihaqi, dan Imam Hakim Mustadrak dia ada buat kitab 40 jilid atau tak ingat, yang mengutip balik hadis sahih yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kata, aku periksa secara detail Bukhari, hadis sahih di sisiku melebihi 200,000, dan aku sematkan di dalam Sahih Bukhari hanya 8,000 lebih. Baki dah 200,000 lebih. Duduk tahu lah. Dah duduk kata nak kena tengok Bukhari saja. Itu sahih di sisi Bukhari, tak sahih di sisi ulama lain. Banyak lagi hadis sahih. Sebahagian besar dah ada dalam kitab Mustadrak. Mustadrak ni Imam Hakim wa'aqadal hakimu fil mustadraki. Kita dalam syair semua. Imam Hakim. Antara dua belikat cok betul ingat hati tahun ni. Nanti ya, sebab kata benda bawah dalam dua dah. Dan cok Nabi ni antara dua belikat belah belakang ni betul ingat hati. Hati tahun ni kan. Ada rahsia sebalik cok ni. Yang dalam Dardi nanti kita masuk sikit. Apa kan? Hikmah di sebalik khatamun nubuwah. Itu yang Salman Farisi mai duduk dekat dengan Nabi. Awak Salman nak tengok hak ni ya? Nabi cakap. Masuk Islam terus. Salman Farisi. Dalam sejarah. Ini dah nanti sejarah Salman Farisi masuk Islam. Dah sama ya. Kita jumpa. Wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran ay qalban. Pemurah yakni sepemurah di kalangan manusia, nisbah bagi hati. Mana hati manusia paling pemurah? Rasulullah lah. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan sebenar-benar daripada manusia, nisbah perkataan manusia yang paling benar bertutur dalam apa keadaan pun Nabi akan bercakap benar. Wa alyanuhum arikatan, dan mempunyai tabiat ataupun peribadi yang paling lemah lembut. Arikah nisbah tabiat, nisbah kelaku dan perbuatan. Wa akramahum ashiratan, dan yang paling mulia nisbah pergaulan. Ini semua ni. Sehingga kan dalam riwayat ini disebut tera mana yang kata kehebatan sifat-sifat mulia Rasulullah ni. Man ra'ahu badihatan, barang siapa, yakni sesiapa sahaja. Man di sini min syaril umum, makna sama ada di kalangan laki-laki ataupun orang perempuan, tak kira laki-laki ke perempuan ke siapa pun.
Ra'ahu yang melihatnya, badihatan fi awwali amrin, makna mula-mula tengok. Dia tak pernah tengok Nabi seumur hidup. Kalau sahabat yang biasa melihat Rasulullah ni kan, hak tu cerita lain, dia kenal dah Rasulullah. Hak ni tak pernah tengok. Ni yang dia kata dalam riwayat ni sebut, man ra'ahu, barang siapa yang melihat akan Nabi, badihatan, pada kali pertama, mula-mula tengok. Sebelum tu dia dengar orang cerita kata ada seorang rasul akhir zaman ni yang keluar, oi dia ni akhlak dia cukup hebat, orang dia cukup serak. Orang cerita lagu tu lah kan, cerita tengok tak pernah pun kan, macam kita kan, dua abang akhlak Rasulullah, sifat syama'il Rasulullah, bila hang tengok mimpi pun tak nak kan. Ni orang tak pernah tengok ni para sahabat, kata riwayat ni, riwayat siapa ni dulu ni, riwayat daripada Ibrahim, anak cucu daripada Sayyidina Ali ni. Dia kata siapa-siapa yang melihat Rasulullah pada kali pertama, bahu, jawab beriman, pasti akan merasa gerun dan takut. Boleh terjemah dengan makna bahu tu, gerun dan takut. Tengok berasa kecup perut. Kecup perut tu bukan pasal tengok dalam keadaan mengerikan lah, tapi terjemahan gerun dan takut ni tak apa, kalau sudut bahasa lah dia kurang malarah ni. Bahu kalau terjemahan mesti nak mubalarah sikit. Man ra'ahu badihatan, barang siapa, yakni sesiapa yang melihat Rasulullah ni pada kali pertama, bahu, dia pasti akan merasa kagum dan amat tertarik serta menghormati. Tengok Nabi ya, berasa kagum sekagumnya dan tertarik ingin menghormati. Dia panggil ada perasaan ru'ab. Dalam bahasa Arab ni dia panggil ru'ab. Ru'ab ini satu sifat ta'ajub, sangat mengkagumi kan, berganding dengan kecantikan jasmani dan kamalat yang lain. Itu dia panggil ada perasaan ru'ab. Tengok Rasulullah sekali ya, kagum terus. Kagum terus ya bahasa kita kan, rasa tertarik dan kagum terus. Siapa pun. Itu yang man di sini dia panggil man min syaril umum, makna tak ada sekira siapa. Kalau mula-mula tengok Nabi, yang lepas dia tak suka Nabi ni, dia dengar cerita apa Quraisy. Tapi bila tengok sendiri Nabi dengan mata kepala mereka, Allah sama-sama tengok, pasti dia akan merasa kagum dan amat-amat menghormati, dengan sebab terlalu dia ta'ajub dengan kelebihan dan kecantikan dan kesempurnaan ciptaan Allah ni. Tu yang kata Ibrahim kata, tu baru kali pertama tengok. Dah ulama bahas panjang lah ni, cerita ringkas. Wa man khalatahu, barang siapa yang bercampur, yakni mendamping Nabi, ma'rifatan, ai li ajli ma'rifah, dia tujuan dia hidup bercampur, mendampingi ataupun bersuhbah dengan Nabi ni kerana hendak mengetahui sifat dan akhlak Nabi ni. Dia pergi duduk damping dengan Nabi ni, nak tengok ketinggian akhlak dan sifat Nabi ni. Kalau dia bertujuan begitu, ahabbahu, dia pasti akan mencintai Rasulullah. Dia panggil ahabbahu ni tertarik, lalu mengasihi serta merindui. Kalau bahasa ahabba yuhibbu ni makna kasih kan. Tapi orang bahasa kata, kalau seseorang sahabat yang cuba untuk pergi duduk damping Rasulullah, tujuan dia tu nak kenal secara lebih mendalam akhlak Rasulullah kan. Tujuan sahabat-sahabat kan kadang-kadang damping Rasulullah nak tahu lebih kan, tentang akhlak, cara pergaulan Rasulullah, cara makan tidak Rasulullah. Siapa-siapa yang pergi damping atas tujuan begitu, ahabbahu, dia pasti akan tertarik dan akan jatuh dalam hati dan mengasihi, dan juga sentiasa akan merindui. Bukan setakat kata kasih,
tertarik hati lepas daripada tu berasa tak boleh duduk kalau tak tengok Nabi. Sakan kan tu dia punya ni tu, perasaan dia tu. Sedap ni sedap. Ni para sahabat, sejarah mereka ada riwayat panjang. Ada seorang sahabat cerita, nama Abdullah bin Zaid. Waktu dia wafat pada Rasulullah dulu, anak dia dua orang mai jumpa Rasulullah, kata, "Ya Rasulullah, yang kata ayah kami ni waktu dia ni nak mati, dia ada baca satu doa." Doa apa Rasulullah tanya? Dia kata, dia baca, "Allahumma dhhab basari." Ya Allah, hilanglah penglihatan mataku. Dia nak mati ya. Dia minta bagi dia jadi buta. Hatta la ara ba'da habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadan. Aku tak mau tengok orang lain lah lepas pada Nabi kita. Minta buta mata. Nak abang zahir penuh dalam hati dan merasa sempurna dan kehebatan tubuh badan Rasulullah, akhlak apa semua ni. Dia gaul dengan Rasulullah, dia tahu lah. Banyak cerita-cerita dalam kitab-kitab ni banyak kata. Ni yang Ibrahim kata, siapa-siapa yang mendampingi Rasulullah atas tujuan untuk mengenali lebih dekat dan secara detail lagi, pasti akan jatuh dalam hati dia perasaan yang amat kasih dan selalu merindui Rasulullah. Dan kadang-kadang para sahabat ni bukan ada apa, mai tengok Nabi balik. Dia kata, "Wah, tak boleh duduk ya Rasulullah, tengok Nabi balik." Itu yang abang Sayyidina Ali merungut ke Allah, dalam syurga ni nikmat dah ada macam-macam, tapi dengan tak ada jasad Rasulullah aku tak boleh duduk. Minta naik atas dunia balik, kami tengok Rasulullah di Madinah. Tu hebat yang kata para sahabat. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ni nak menggambarkan akhirat. Kata perawi ini, apabila banyak mengungkapkan kelebihan dan keagungan kehebatan Rasulullah, akhirat ungkapan yang keluar daripada mulut mereka, yaqulu, dan berkata ia Ibrahim, na'ituhu, oleh orang yang mensifatkannya kan sifat Nabi ni. Akhirat dia kata, hak ni ya boleh cerita buah hujung. Apa dia kata? Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, tidak pernah melihat oleh daku sebelumnya, mana sepanjang umur aku tak pernah tengok, dan setahu pengetahuan aku tak pernah dengar lagi dan sebelum Nabi Muhammad, wala ba'dahu, malah selepas daripada Nabi ni, mislahu, yang sebanding. Dan bahasa utara kata apa? Tak ada kacu dia. Kan macam bahasa kita lah, Tok Guru mati ni, nak abang hebat Tok Guru tu. Dia kata macam mana Tok Guru tak ada kot siapa-siapa boleh tolong ganti tempat Tok Guru. Siapa tahu yang disebut tak ada kaki. Habis lah. Nak habak kata tak ada. Kan bahasa Melayu kata, patah tumbuh tiada berganti, yang mengganti tidak seperti. Satu. Kan? Ini jadi para sahabat ni habis ungkapan yang mereka akan ibarat menggambarkan kehebatan Rasulullah, akhirnya terpecah daripada mulut mereka nak habak kesempurnaan sud kehebatan Rasulullah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu.
aku tak pernah tengok lagi, aku tak pernah, mata aku yang kuduk kelih-kelih, aku tak pernah tengok lagi hak macam Rasulullah, sikit pun tak ada macam Nabi kan. Bukan setakat hak sebelum daripada Nabi, lepas Nabi wafat sampai kelar tak ada lagi. Nah abang kan, habis ungkapan. Dan kata bahasa kita kata apa, tak tahu nak abang lah kan. Macam kita nak abang hebat tu, tu cerita panjang kan. Orang tanya macam mana untuk guru ni dulu, Allah tak ada. Kita buah tu macam tu Haji Saleh Sik lah dulu. Orang tanya dekat dia, pada ni terang mana tu guru, tak ada. Mati pada tak ada. Tu guru kata apa, mati pada sunyi muka. Lagu tu kan, sunyi mana nak abang mana tu bahasa tu kan. Setakat tu yang mampu kan. Kalau nak cerita dia lagu ni panjang kan. Kita Melayu pada balarah kita kan. Macam mana tak ada kaki tak ada. Bahasa tu kan. Orang Kedah tahu kan. Orang sini saya tak tahu lah balarah tu kan. Balarah Kedah kot dia saya tahu. Tu bahasa tu para sahabat tu habis ungkap apa yang ada dalam fikiran mereka untuk buat bandingan, habis dah benda. Bahasa tu yang dia guna tak ada kaki ya. Nak banding apa, tak ada benda bandingan. Itu maksudnya. Walaupun begitu para ulama sebut, walaupun kata Rasulullah, tubuh batang Rasulullah ni seorang yang tidak ada dah orang ni yang mirip dengan dia sekalipun, tapi dalam riwayat mengatakan Sayyidina Anas kata Sayyidina Husin dia mirip dengan Rasulullah juga. Sayyidina Husin ni ulama kata dia mirip Rasulullah daripada kepala, daripada pusat sampai bawah. Hasan dengan Husin cerita dalam sejarah waktu wafat Rasulullah ni, para sahabat ni senang kan, masing-masing dalam keadaan sedih, tak seceria dulu. Sebahagian sahabat, khususnya Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar sendiri, kalau teringat kat Rasulullah akan panggil Sayyidina Hasan bin Husin. Hasan dan Husin ni berpanggil tak Hasan sebelah, tak Husin sebelah. Sebab kecantikan rupa lahiriah sebelah luar Rasulullah dia waris setengah dekat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ni daripada kepala sampai pusat kan. Kita kata kalau tengok jari Sayyidina Hasan macam jari Rasulullah, biji mata Sayyidina Hasan macam biji mata Rasulullah. Mana ni daripada pusat sampai kepala kan, telinga dengan hidung-hidung macam kita lah kadang-kadang tengok anak hang hak ni noh. Pak belakang kita kata kat kita, yang tengok anak hang hak nombor 6 ni, awak Pak Long macam pak hang tengok kan. Kita kan nak buat bandingan, anak kita hak lain, ayah Tok Wan dulu telinga macam adik ke. Dulu kan tak ada gambar kan. Nak habaq lagu tu, hang betul telinga ayah hang, telinga Tok Wan hang capang macam telinga adik hang. Abang tu bertengok, Tok Wan capang nasib baik cik tak capang. Bandingan tu. Jadi sahabat zaman tu teringat kat Rasulullah akan panggil Hasan Husin, pakat lingkung tengok, jauh balik. Hak tu pengubat rindu dia kan, panggil Hasan, panggil Husin. Sayyidina Umar ada dia ambil Hasan, dia ambil Husin tengok tu, jauh. Senang balik. Tu lah pengubat depa nak teringat kat Rasulullah. Nak tengok dengan mata kepala wahai puak tu ya qadha dia kan. Ni nak habaq kata itulah cara ahli syariat ni. Kalau teringat mereka kat Rasulullah akan panggil Sayyidina Hasan duduk sebelah, Sayyidina Husin duduk sebelah. Sayyidina Hasan dia warisi kecantikan Rasulullah daripada kepala sampai pusat. Sayyidina Husin daripada pusat sampai kaki. Kaki Sayyidina Hasan tak macam kaki Rasulullah, boleh kat Husin kan. Kita buat dah kan, anak kita kata tengok un mana? Un nak hang awak kaki-kaki lah jadi pok hang sebiji. Nak bahasa orang. Kadang-kadang dia tak jadi sebiji. Dia kata hang waris pok hang tak hidung malah tu. Kan kita orang Melayu kan. Hidung sebiji campur dah. Tak lain boleh kat orang lain. Bahasa. Tu ada ulama riwayat begitu. Ni ada lagi lah. Saya tak mau nak cerita panjang lah. Dan sebab para ulama sebut dalam sejarah yang diceritakan oleh para sahabat dan juga para ulama ni,
sebanyak ada 15 orang. Malah ada sebahagian mengatakan 27 orang mewarisi kelebihan Rasulullah. Kan? Kawan ni telinga, kawan ni hidung. Ramai mana? 27 orang. Ni kena mengaji hadis ni Allah. Kan? Mana walaupun kata Rasulullah, para sahabat kata lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu, tapi untuk menghimpunkan kecantikan luaran Rasulullah kena ada sekurang-kurangnya 15 orang ataupun 27 orang. Ada daripada 27. Ni nak cerita kat hangpa semua, kalau hangpa nak tahu rupa Rasulullah, tang dia ambil tang telinga. Hal begitu kan. Dia telinga macam tengok Rasulullah, hidung mata tak sama. Hangpa nak tengok mata Rasulullah, hangpa tengok dia ni. Mata sebiji insya-Allah, dia hidung dia tak sama. Mana kena ada 15 orang. Hak ni dia ambil sebuah sikit langsung. Dan termasuk Fatimah, Yahya bin Qasim bin Muhammad bin Ja'far bin Ali bin Husain. Tu sejarah. Dan 27 orang. Kalau orang minat sejarah, dia cari sudah 27 orang. Lama ni dia kajian depa halus. Saya ni tulis saja, dobit hilang pergi ke mana tak tahu. Ni ada ni dari riwayat ni sebut waqad addu man kana lahu shibhu bin nabi sallallahu alaihi wasallam siwal Hasan wa Husain. Ambil biar sikit. Dan para ulama menghimpunkan riwayat cerita mengatakan manusia yang ada mirip rupa Rasulullah selain daripada Sayyidina Hasan dan Husain, iaitu yang ketiga Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ada rupa dia yang mirip dengan Rasulullah. Tang mana? Hak tu saya tak tahu. Cuma ulama abang betul lah. Ada juzuk badan dia hak macam Rasulullah. Hak mana tang mana? Tangan ke kaki? Hak tu saya pun tak tahu. Pasal ulama sebut dekat tu. Yang kedua wa benuhu Abdullah bin Ja'far. Dan Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni sahabat baik Hasan Husain. Daripada sepupu. Tiga orang ni selalu mengklaim. Bukan mengklaim tumbuk, lawan buat baik, siapa buat baik. Dan tengok seorang orang susah lalu ikut Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kata, awak maklum, tak ada duit nak makan, dia cekak ambil. Sayyidina Hasan bagi duit. Sayyidina Husain nak parti je. Dia suka. Dia kata, maklum tadi duduk sembang apa dengan Hasan, maklum tak ada duit nak makan. Tu Hasan bagi duit, dia bagi apa duit? Bagi 100, nah ambil saya 200. Abdullah duduk tengok tahu. Oh, buat ni lawan bagi duit. Dia pun suka maklum. Tadi daripada sembang apa dengan maklum, dah maklum tak ada duit nak makan. Hasan bagi 100, Husain bagi 200. Saya bagi 300 kat maklum. Depa macam tu. Ni Abdullah bin Ja'far. Syekh Nudin cerita ni. Ngaji hadis dia. Tak ada dengar ni. Tak ada cerita. Syekh Yasin cerita kat dia tu. Wa qismus bin Abbas, anak Ibnu Abbas, wa Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, Muslim bin Uqail bin Abi Talib, wa min ghairi bani Hashim As-Sa'ib, Yazid Muttalib, Zadul A'la Imam Syafi'i. Tuan Imam Syafi'i ada mirip Rasulullah. Itu hebat lah. Tuan Imam Syafi'i, betul tak? Dia ada rupa parah dan juzuk-juzuk yang ada hak anggota Rasulullah sama macam dia. Tapi saya tak tahu lah rupa tu kan. Cuma saya tahu riwayat lah. Hak ni kena tanya spesialis hadis kan. Kau boleh tahu. Dia ni rupa dia lebih tahu ni. Kawan ni Ja'far tahu ni. Abdullah dia ambil tang pinggang contoh kan. Hak dia tahu ni, ambil tang buku lali. Ni betul. Cari je 27 orang kan. Sedap ni hadis. Saya sebut sebahagiannya, cari ya tahu ni. Abdullah bin Amir Quraiz Kabis bin Rabi'ah rajul min ahli Basrah wajjahu ilaihi Muawiyah wa qabbalahu baina 'ainaihi wa uqati'ahu qati'atan. Ada seorang ahli Basrah jumpa dengan Muawiyah tengok Allah hal ni macam Rasulullah. Muawiyah peluk antara baina 'ainaihi. Ini cerita banyak sih. Kalau nak cerita banyak kan.
lambat habis ni. Itu sejarah lah, sejarah. Imam Ibn Hajar Asqalani punya pakar dia adalah hadisan Amirul Mukminin bin hadis. Dia kata saya nak sebut sebahagian riwayat ada 10 orang. 10 orang yang ada mirip Rasulullah pada setiap juzuk yang tertentu. Dia kata 10 orang tu siapa dia? Nanti dengar, dia kata aku nak bagi. Shibhun Nabi li asri sa'ibu wa abi Sufyan wal Husain at-Tahirin huma wa Ja'far wa ibnuhu summa ibnu Amirihim wa Muslimu kabisin jazhu ma'a qasma. Syair selalu. Lala tu juga orang tanya siapa hak muka Syekh Rasulullah ada mirip-mirip 10 aku nak cerita kat hang dengar aku syair terus. Ibn Hajar Asqalani kan. Gentleman. Ni muka kita nyanyi kan. Ada. Kita sebut sebahagian lah. Jadi cerita semua segan nak buka kitab syar'i juga. Habis. Kemudian Imam Abu Isa At-Tirmizi buat komen ataupun penguraian tambahan. Qala Abu Isa, telah berkatalah Imam Abu Isa, dia sendirilah. Macam Imam Bukhari selalu ibarat gitu. Qala Abu Abdullah. Abu Abdullah tu siapa? Dia tak kata qultu, aku kata tak. Qala Abu Abdullah. Dia punya gelaran kunyah bagi Imam Bukhari Abu Abdullah kan. Imam Tirmizi dia kunyah dia Abu Isa. Dia tak kata saya kata qala Abu Isa, pasal dia tiru cara guru dia cakap Imam Bukhari kan. Tu dia jugalah ni bukan paling kata qala Abu Isa, telah berkatalah Imam Abu Isa At-Tirmizi, sami'tu Aba Ja'farin, telah mendengarlah oleh aku akan Abu Ja'far. Siapa Abu Ja'far? Muhammad bin Husain, iaitu Muhammad bin Husain. Dia bukan dengar Muhammad bin Husain. Kita tengok dalam riwayat ni lah. Muhammad bin Husain Abu Ja'far, mana guru Imam Tirmizi lah. Dan Abu Ja'far di sini iaitu Muhammad bin Husain, yakni guru Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata saya dengar untuk guru saya lah Abu Ja'far yang bernama Muhammad bin Husain ni. Dia kata apa? Yaqulu, katanya kata Abu Ja'far, sami'tul Asma'i, telah mendengar oleh Imam Asma'i, mendengar aku Imam Asma'i. Imam Asma'i ataupun setengah ulama baca Imam Asmu'i. Imam Asmu'i ni orang panggil Imam Ahlul Lughah. Pada zaman dia ni dia Imam Ahlul Lughah, ulama Basrah. Anak murid kepada Imam Malik, orang Basrah. Jadi Imam Muhammad bin Husain dia kata saya dengar tu guru saya kata Imam Asma'i. Imam Asma'i ni anak murid kepada Imam Malik. Dia cerita apa? Yaqulu, berkata ia Asma'i, fi tafsiri sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada mentafsir, pada menghuraikan akan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni saya buat main tafsir ni yang dalam hadis sebut begitu panjang tadi ni saya nak cerita. Setiap kalimah-kalimah yang diungkap oleh perawi ni, kalimah tu mempunyai maksud yang tinggi. Luruh dia guna tinggi, tak ada dalam Arab biasa. Hanya orang sastrawan, orang pakar-pakar luruh yang mampu memahami apa aku cerita ni. Kalau orang lain faham sekerat, tak boleh faham habis makna kan. Macam kita lah, bahasa sastra ni kita faham bodoh-bodoh gitu kan. Kalau nak faham betul-betul, macam kita kata dalam satu lurah kan, dia panggil saya tak ingat lah dalam tu, mana kata satu benda yang jatuh, kita faham jatuh tu tak. Kalau bahasa ni dia ada jatuh yang melayang-layang orang bahasa yang tak kan. Kita tak ada bahasa ni payah kan. Ni cerita bab masalah ketinggian bahasa Arab ni. Dia kata Imam Asmu'i tafsir sifat Nabi dalam lapan hadis ni. Dia kata apa?
Al-mumaghatu, bermula mumaghat dalam hadis. Kan ada dalam hadis lafaz ni yang apa nama Ibrahim bin Muhammad anak cucu Rasulullah kata ni, yang kata Rasulullah ni, dia kata aku sendiri dengar Sayyidina Ali cerita dekat aku, Rasulullah ni bukanlah Rasulullah ni lam yakun Rasulullah bitawilil mumaghati. Yang kata mumaghati tu apa? Az-zahibu tulan. Az-zahib dengan makna al-baligh, yang sampai akan ketinggian. Yang kata mumaghat iaitu yang sampai kepada peringkat ketinggian, makna tinggi sungguh. Bahasa kita kata mumaghat ni tinggi Melayu. Kan bahasa Melayu Melayu lah. Kalau buka kamus Nabawi tak ada mumaghat. Kan di bahasa kena mengaji dalam kitab bahasa Misbahul Munir, barangkali ada. Kita kitab Misbah Munir bukan tauhid tu. Misbah Munir ni kamus 25 jilid. Dia ngaji bahasa Arab. Dia bukan kamus bahasa Arab Malaysia. Arab ke Arab. Dah Arab, pi Arab lagi. Misbahul Munir 25 juzuk. Tu salah satu kamus, ada kamus yang 40 juzuk. Kamus ni orang bahasa, cara bahasa pula. Penat kita dengar ulama-ulama bahas kan. Duk dengar lisanul Arab, tak lisanul Arab kan. Misbah Munir kamus popular lah. 25 juzuk. Dalam tu dah beli ke apa? Kalau orang minat bahasa Arab. Wa qala, dan berkata ia Asmu'i, sami'tu a'rabiyan yaqulu fi kalamihi, aku mendengar akan orang Arab. Ini Imam Asmu'i cerita. Ni dia nak cerita pasal apa hang boleh pakai makna mumaghat ni zahid betulan. Ni daripada hujah syahid daripada sudut bahasa kan. Ni orang Arab. Dia kata aku mendengar orang Arab, salah seorang daripada orang Arab. Orang Arab orang dia panggil Arabul Uraba. Kalau dalam bahasa Arab ni dia panggil Arab yang Arabul Uraba. Searab-Arab di kalangan Arab-Arab. Searab-Arabnya di kalangan Arab. Faham tak? Arabul Uraba. Sebab orang Arab ada yang bercakap bahasa ni macam kita lah. Kita bercakap bahasa bukan bahasa Melayu. Bahasa ikut dan kita bahasa kampung. Bahasa Melayu betul ke tu? Tak. Macam tu dalam bahasa Arab pun dia ada Arab betul-betul kena dia punya grammar. Dia panggil Arab di kalangan Arab kan? Dia panggil Arabul Uraba. Itu ulama lughah kata yang paling Arabul Uraba adalah para sahabat. Bahasa yang mereka guna memang keoriginalan bahasa Arab yang searab-Arabnya. Selepas daripada tu Arab ni dipengaruhi dengan bahasa lain lah. Dia tak guna Arab original lah kan. Macam kita orang Kedah kan. Kita dulu budak-budak lampu tu, orang tua kata apa? Toslet. Mana ada bahasa Melayu toslet kan. Bahasa surat kata apa? Lampu picit. Toslet tu ambil mana? Touchlight kan. Touchlight, touch ni lampu picit. Boleh ke orang tua toslet kan. Ni hang nak pergi mana ni? Hang ambil toslet dekat sana. Kita toslet ni buka kami 400 juzuk pun tak jumpa. Tu bukan bahasa Melayu. Toslet kan. Touchlight, light lampu picit kan. Bahasa Melayu hal aku tu. Dia hak ori betul ni. Ni Arab. Dia punya Arabul Uraba. Ni hujah dia ni Arabul Uraba. Kan. Sebab tu Imam Syafi'i pergi duduk dengan kabilah Bani Saqif kan, yang duduk selama belasan tahun untuk mendalami bahasa Arab. Imam Syafi'i Arab kan, Arab dah, alim Arab dah, pergi mengaji bahasa Arab ni kan. Kita ambil kursus bahasa Arab 3 bulan, buka Bukhari sendiri. Hebat dia lah. Imam Syafi'i Arab, bangkit di kalangan para ulama tabi'in yang ratusan ribu orang. Ilmu dia ni dengan bau Rasulullah duk bau lagi. Salah kan, mengaji dengan ribu ulama besar-besar kata orang Arab lah, keturunan Habil lagi kan, mengaji bahasa Arab ni
Kita ngaji bahasa Arab tak lah. Harap buka agama Nabawi lah. Tu pun jangan pergi kursus bahasa Arab 6 bulan baca tafsir sendiri. Oh, hebat sungguh. Ajaibul makhluqat barang tadi. Kadang tak tahan tu keeper bola sepak baca Bukhari. Allah Allah Allah. Dia ulama sendiri di sini nak habaq kata sudut luqah asing. Imam Tirmizi sendiri patut dia tafsir terus lah. Tak, dia kata bukan aku kata ni terjemahan begini. Tafsiran begini bukan aku. Daripada guru kepada guru aku. Imam semua ini sandaran ulama lughah. Ni kalau kita ngaji dalam lughah bahasa Arab ni dia ada law rule undang-undang ni. Penat tak kita pun bukan orang sastera ni penat lah. Kalau orang Arab, orang sastera ni sedap dia ronyeh tau ni. Kita ni kelupa juga nak berkah tau ni pun. Yaqulu berkata ia A'rab ni fi kalamihi pada kalamnya tamaghut fi nasyabatihi ay maddaha maddan syadidan. Dia menterjemahkan akan tamaghat dengan makna maddaha. Tadi dia terjemahlah kan. Maddaha ni apa? Saya akan memanjangkan lonjong akan sebagai lonjong yang bersengatan. Yang mana tinggi Melayu bukan kata tinggi sikit-sikit. Kita kata macam ni lah. Kalau saya diri dengan Pak I, kata Pak I parah ni orang tak panggil Melayu. Tapi kalau Pak I parah ni Melayunya saya tinggi lagi kan. Mana bukan tinggi tu nak habaq daripada surut lughah. Tamarrud, makna tamarrud itu fi nasyabatihi ay maddaha maddan syadidan. Itu satu. Au al-mutaraddid, ataupun bukanlah Rasulullah itu mutaraddid. Ni mutaraddid ni ataf pada kata al-mumaghati. Yang pertama tu dalam riwayat Sayyidina Ali cerita dekat Ibrahim tu, dia kata Rasulullah ni bukan tinggi Melayu. Kotlah hang faham kata rendah, haidak ah. Mutaraddid benda juga. Mutaraddid ni bahasa Melayu kita kata rendah ataupun renet kan. Orang utara kata ketot. Ketot lah ketot. Ketot ni pendek, atau bahasa Melayu baru kata param. Dulu kalau pendek param kan. Ni macam param lah. Param kan ada pelakon orang kan. Berhim pendek tak apa jadi alamiah kan. Param lebih pendek daripada berhim pendek. Ibrahim pendek tu pendek dah kan. Saya bukan cakap nama si Ibrahim tu pendek. Nama pun Ibrahim pendek, tuan pun pendek, nama pun pendek. Ada yang lebih pendek daripada Ibrahim pendek, Param. Sebab tu dia menjadi alamiah pendek macam Param, bukan pendek macam Ibrahim pendek. Orang Melayu ni kalau tak tahulah belah saya lah, kalau kata pendek sungguh lah, ketot ni. Kami panggil ketot awak yang anak hang ni ketot lah. Ketot ni dia macam terbantut, tumbuh besar lagi, dia tak mau nak tinggi kan. Loh, dia jauh apa ni? Cik Jahanam lah. Loh, macam tadi kau bawa yang ketot pelik kan? Ketot dia nak habaq kata Rasulullah ni bukan ketot. Mutaraddid ni ketot lah kan. Saya bahasa Kuala Lumpur ni miskin bahasa utara saya tahu. Maksud dia apa? Ad-dakhil ba'duhu fi ba'din qasran, masuk sebahagian ke dalam sebahagiannya. Cara pendek mana sentok lah, patut pinggang tu buat keluar lagi, pasal apa tak keluar kan. Macam tu lah bahasa kita lah kan. Tu sudut bahasa payah bahasa Arab ni. Wa ammal qatid, adapun qatid ni dia habaq bukanlah rambut Nabi ni dalam keadaan qatid. Apa makna qatid? Fasyadidul ju'udah, iaitu bersangatan, bergulung, dia panggil rintin kan. Bahasa kita kata apa? Ammal qatatu atau qatitu ni makna kerinting, iaitu fasyadidul ju'udah, bersangatan, pusing. Makna kata rintin sungguh. Makna Nabi ni bukan rambut Rasulullah ni rintin macam orang Arab lain. Arab ni banyak dia rintin kan. Tapi Nabi dia malah dia ikal mayang.
Warajilu alladhi fi sya'rihi hujunatun ay tasanna qalilan. Tasanna qalilan, malah rambut Rasulullah tu ikal, yang mana terdapat pada rambut Rasulullah ni hujunah. Apa hujunah? Tasanna qalilan, sedikit beralun. Dia panggil rambut ikal mayang. Rambut Rasulullah rambut ikal, dia panjang punci. Rambut segak ni kan. Tengok tang rambut pun. Allah dah. Dia punya kecantikan rambut. Rambut ni pun jangan kan. Main peranan kan. Tengok gaya belah macam rambut dulu, belah tengah ke bawah kan. Lah ni belah tengah buat tak tahu. Dia kata rambut ni pun ada satu tarikan. Kita rambut jenis tak elok lah ni. Tak orang nak kisah kan. Sikat pun macam tak sikat. Orang ada gaya rambut, personality rambut. Rambut ni terang macam orang perempuan kan. Kadang-kadang perempuan biasa tengok ke rambut, Allah, tengok muka sirat rintin pula dah kan. Dia ada kurang menampakkan terselah kecantikan. Muka clear, metang rambut jam. Ya ada agak lah, tapi tak mau sebut lah nama dia beradik lah. Tengok muka okey, buang-buang rambut macam orang gila kan. Kembang lagu mana. Jadi tak balance lah kecantikan dia, balancing dia tak cantik kan. Wa ammal mutahham, mentafsirkan makna mutahham kan dalam hadis yang kata Rasulullah ni, bukanlah Rasulullah itu walam yakul mutahham. Mutahham ni berbadan gemuk kalau terjemah bahasa. Apa makna mutahham? Fal badinu al kathirul lahmi, iaitu mempunyai tubuh badan yang banyak daging, gemuk kan. Asal makna bahasa Arab mutahham, orang Arab tak guna perkataan tu. Hak biasa-biasa ni, hak lurah tinggi-tinggi ni, dia hentam dengan kalimah mutahham. Apa makna mutahham? Ulama sebut mutahham tu seseorang yang mempunyai tubuh badan kathirul lahmi, daging banyak. Kita kata gemuk lah bahasa Melayu kan. Bukanlah sesuatu gemuk. Sebab gemuk ni kebanyakan manusia mandang sini tu dia obesity kan. Lahan obesity lah. Bukan Rasulullah tu gemuk serta obesity. Orang guna bahasa sikit kan. Obesity ni terlebih berat. Sebab tu dia balance dengan ketinggian kan. Kadang orang lain ni dia nak tengok ketinggian kita, lepas tu berat badan kita berapa. Kalau tengok-tengok dia kata badan cik ni lebih muatan, kalau boleh kurangkan sikit, bersenamlah banyak. Contoh lah kan. Jangan kau giret malam macam tu kan. Buatlah dia kata senaman apa-apa, bagi badan tu kurang kan. Bagi balance lah dia panggil kan. Kan dia panggil apa? Hak berat badan, lepas tu tinggi kan. Ada dia pun suka. Saya biasa suka. Suka-suka dia kata kalau boleh penaik berat. Kata hang apa komplain dah. Aku komplain hang satgi pun hang tahu dah. Kan dia gaduh aku makan tak banyak dah. Kita badan tak apa nak naik kan. Gaduh badan tu tak balance dengan tinggi. Pandai nak komen orang. Dah dia punya cara pelajaran baru stabil kedudukan badan. Kan kadang kalau badan kurus sangat pun tinggi dia nampak tak balance. Kan setengah tu badan tak tinggi, badan dengan kembang tak semua, lagi tak balance kan. Sakit kaki-kaki, kadang-kadang kaki sampai retak. Apa? Berat badan. Tu dia tak balance kan. Balancing tak cantik. Kalau tayar ni jenuh tambah timah nak bagi balance pula. Itu dia panggil mutahham badan tu. Badan dengan muka semua secucuk dia panggil. Wal mukalsamu, yang kata mukalsam tu apa dah? Sebab Sayyidina Ali kata Nabi ni tidak mempunyai mukalsam. Mukalsam ni bermuka bulat. Dan bukan muka bulat lu tu. Kan? Muka bulat ni dia sedikit berbujur. Kalau muka bulat sangat ni dia macam mana tu? Jangan tengok muka dia serupa dengan pinggan nasi. Itu lambang celah apa kan? Jangan tengok dia ni. Tengok kat belakang nampak elok. Main depan sekali pinggan nasi lah kan. Kita dengar tamak dan tak tu kan. Nak pergi menengok ni contoh lah ni, serta bab sudut bahasa. Kita tak nak tengok minta gamak tak mau bagi kan. Tengok tak gamak, duk gamak duk cium bunga rose tu mana boleh tengok penuh. Jangan gamak lah apa cik. Gamak bunga rose belakang macam overseas padahal kampung Ketui kan.
tanya dia beradik kita duduk kampung tu, apa ni anak kawan ni awak yang tanya ngoh dah satu pi duk mengisi dia ni baguslah dia punya lawa ada ngoh lebih kurang pinggan nasi gitu aku cakap betul-betul masa tak apa nak cegak lah. Jadi Nabi ni pun nisbah muka ni pun sebab ni pandangan manusia. Nak hari kita kata ciptaan Allah ni kita nak pandang sudut kehinaan Rasulullah tak boleh. Memang mempunyai wajah yang cukup anggun dan bergaya kan. Handsome. Bukan muka pemikir kan, muka bulat kan. Kalau mukalsam ni mana bermuka bulat. Apa makna mukalsam? Al-mudawwarul wajhu, al-mudawwirul wajhu yang berputar muka, mana muka bulat. Mudawwar ni kan muka bulat lah. Muka bulat ni tak apa elok. Dalam ilmu firasat pun dia ada beberapa maksud kan, orang muka bulat. Sebab tu kita suruh buka tengok tengok muka bulat. Dah nak lah kan. Tok guru kata aku tengok domoi hang aku tahu ada bahasa orang utara ni kan tengok muka tengok domoi. Nah depa tak kata tengok muka. Lah, ngah tahu mana kata dia buat kerja lagu tu. Allah hang tanya aku tengok domoi aku tahu kan. Domoi ni muka. Kan ni domoi ni ni domoi ah. Kan tampak domoi tu baru tahu kan. Bahasa kata ni domoi ni adalah lambang-lambang isyarat. Muka bulat ni dia kurang. Bukanlah kita menghina orang yang muka bulat. Dah nak habaq daripada sudut pandangan manusia tengok muka orang bulat teruk macam cucuk kan. Dia ada sudut untuk orang komen. Rasulullah tak boleh nak komen tahu lah tak boleh. Wal musyraq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu juga musyraq. Kan musyraq saya terjemah dah dulu, diperminum. Kan abyadun musyrabun, kulit. Ni dia nak menggambarkan wajah Rasulullah. Kan hadis dalam riwayat ni Sayyidina Ali kata wa kana fi wajhihi tadwirun, Rasulullah ni sedikit berbujur, yakni hampir berbujur, tidak bulat betul dan tidak bujur panjang. Lepas tu susuk tubuh Rasulullah lagi abyadu musyrabun, Nabi mempunyai kulit, memiliki kulit yang putih yang diberi minum, yakni putih yang kemerah-merahan. Bahasa Arab kan dia tak kata putih kemerahan, abyadul ahmad, dia kata abyadul musyraq, makna putih yang diberi minum. Datang kan bahasa tu segi istimal Arab. Kalau bahasa kita ni dia nak terjemah apa dah ni? Alladhi fi bayadhihi humratun, iaitu yang yakni kulit yang pada putihnya itu merah, makna putih-putih kemerahan. Putih merah ni habislah kan. Kalau kita tengok orang putih kan, kita tampak naik merah, cukup kan. Kita tampak duk kalau tu orang kelabu lah, tampak kalau lama-lama lebam kat Allah gitu lah. Kalau dia tak naik orang putih kan, kita tekan putih, dia jumpa putih. Pergi cari orang Turki putih-putih, minta maaf saya bayar RM50 nak tengok kulit ni kan, tengok naik merah. Allah ini putih kemerahan ni lambang sihat, tubuh badan tu sihat kan, dia sihat, kesihatan dalaman. Betul pula dia ada alamat dia kulit ni. Ada dalam ilmu firasat tubuh badan tu dia ada bicara warna kulit pun dia ambil kira. Tu Ayah Hashim kata kalau muka putih merah sihat, tak sangka muka putih kuning pi berubat bang tu dah tak sihat. Dia lambang sakit orang ubat lah kan. Itu makna musyraq tadi ni yang diberi minum, makna kulit Rasulullah tang mana pun putih kemerahan. Tapi Arab tak guna putih kemerahan, dia panggil putih yang diberi minum. Jenuh nak faham kan, apa ayah nak lepas hadis ni senang kalau ulama tak tolong duk perjelas kat kita. Wal ad'aju, dan kalimah ad'aj ni apa? Ad'ajul ainain, Nabi ni mempunyai pekatlah hitam pekatlah kedua matanya. Mana ad'aj kan, kalau terjemah bahasa Melayu kita ni ad'ajul ainain ni apa makna ad'aj? Syadidus sawadil ain, yakni bersangatan hitamnya mata. Bahasa orang Melayu kita kata
bersangatan hitam mata yang hitam dan bersangatan putih mata putih. Mata kita enggak. Cuba buka biji mata kita mana elok. Mana elok. Bukan dia ada macam naik orat, nak merah, nak kotak kan. Mata kita memang macam tu. Tengok mata budak-budak beranak. Oh, tengok mata kan. Mana-mana anak apa kecil-kecil yang kita tengok. Mata. Hei, mai kat maklum lah. Nah, mata elok. Tarikan mata. Sebab tu Rahana Jalil menyanyi pun lagu Kerana Mata. Hana kerana mata ni peranan besar. Mata ni tarikan besar. Kita duduk tengok iklan Yusuf Tayyub tunjuk biji mata. Bukan teringin sangat buah kurma tu. Tengok ke mata tu. Dia dah ada Yusuf Tayyub bisik-bisik. Hang buka lah sekali nak tengok kan. Mata. Hasan Al-Basri terpengaruh dengan mata. Ada cerita Hasan Al-Basri dia. Dia diganti di rumah seorang perempuan. Dia balik daripada mana dia jumpa seorang perempuan di tengah jalan. Allah, Hasan Basri kata mata dia seindah-indah mata yang dijadikan. Terikut Hasan Basri sampai rumah. Perempuan ni masuk dalam rumah. Dia kata kat hamba dia, hampir tanya, kau bantu nak apa? Dia ikut aku daripada aku jalan. Hasan Al-Basri kata, aku terpesona tengok biji mata yang cukup indah. Dia kata tunggu sat. Dia keluar naik atas rumah, dia korek biji mata. Dia bagi kat Hasan Basri. Hang tolong kata dekat dia, hang nak berdosa, hang berdosa seorang. Aku tak mau pasal biji mata ni aku masuk neraka. Hasan Basri jatuh terduduk. Riwayat kata pingsan. Kih mata. Jangan mak ni. Kan. Sebab tu Rahana Jalil menyanyi lagu Mata. Kan. Tak maulah dia ni nak berkata hafal juga ke tak. Lagu Mata. Mata ni, kita nak mata ni janganlah dia buat mata. Tang mata ni sebab kita ada mata tak clear kan. Siapa boleh kat kita hak saiwak dengan biji mata. Tengok biji mata tu pun tak sangat kan. Lena tak boleh jangan buat main. Dia kata hang tahu nak aku tang biji mata tu langkah tak pi. Kan kita mata tak apa elok. Bukan tak apa elok. Nak kata tak elok terus tak lagi bahasa pula kan. Mata kita tak apa elok. Dia tak menarik. Tengok mata orang tutup kan. Allah tengok dalam biji mata dandan berasa bini tu duduk kan. Tu orang Melayu kata tengok anak orang teringat anak sendiri. Tengok bini orang lupa bini sendiri. Orang seorang jantan. Ini mata, pengaruh mata, kejantikan Rasulullah pada mata. Itu dia panggil Ad-Aish. Ad-Aish ni mata bersih. Nak terjemah bahasa kita pun kadang-kadang payah. Arab ni dia ada sastra dia. Dia sebut Ad-Aish. Allah. Dia bertawah. Mana mata yang cukup lah. Sehingga kan biji mata merah, biji mata hitam ni hitam semua. Dan biji mata yang putih bersih putih. Mata kita tak ada acik-picik kan. Kadang-kadang selaput 3 lapis kan. Mata Rasulullah lagu tu lah. Hebat mata Rasulullah. Ra'a fi dhalam kama ra'a fi dhawi. Anas bin Malik kata kekuatan mata Rasulullah bukan hanya sekadar cantik, malah boleh melihat di waktu kelam sebagaimana melihat di dalam cahaya. Berarti ni Nabi ni tengok jauh mana nampak kekuatan mata dia. Bukan biasa-biasa. Tapi dia ada dalam mata Nabi ni ada garisan. Nanti kita akan cerita riwayat akan datang. Bukan mata Nabi ni sampai tak ada apa, ada garisan dalam mata dia. Dia panggil quwwatul ain. Kekuatan mata Nabi ni boleh melihat sejauh mata-mata. Nabi boleh nampak. Dan Nabi boleh melihat walaupun di dalam kelam. Sayyidina Anas kata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalam. Nabi tengok dalam kelam kama ra'a fi dhawi. Sebagaimana tengok dalam cerah. Kita mata tak kuat, power tak kuat. Dan sebab kita tak boleh tengok dalam kelam. Dalam kelam tak boleh sebab boleh tengok dalam kelam. Kurang 3 jam, kelak-kelak bina pun. Nabi boleh tengok depan belakang sama. Kekuatan mata Nabi walaupun kelajuan mencecah 100,000 km sejam dia boleh tengok. Ada hadis Isra wal Mi'raj, kekuatan burak, kelajuan burak sejauh mata memandang sekali dia lompat. Kan? Mana daripada Baitul Maqdis ke Mekah tu dalam satu jangka tempoh yang cukup singkat.
sekali lompat sampai Madinah. Dia duduk di Mekah tu, keluar daripada Masjid Haram, borok lompat sekali dia cuk Madinah terus. Madinah jauh mana? 475 kilo. Kelajuan yang begitu, apa yang boleh kita hari ni? Nak banding dengan matahari? Nak banding dengan kapal terbang? Tak sama. Satu saat 475 kilo. Tak ada satu benda supersonik yang kelajuan begitu. Tapi kekuatan mata Nabi, Nabi boleh tengok. Waktu malam Isra wal Mi'raj, nampak benda, boleh tengok. Siapa ada mutu syak? Ada mutu syak? Beli mutu apa nama H2R, lari 400 km, boleh tengok tu atas tengkok lah. Kita takkan nampak lah. Jumpa kawan pun tak angkat tu lah. Belah ni tapi Rasulullah boleh tengok. Sebab tu Rasulullah boleh cerita dalam perjalanan dia nampak apa dia nampak. Itu kekuatan mata Rasulullah. Ini akan datang ni. Apa yang ada garisan dalam mata Rasulullah? Ada orang apa? Kita akan cerita. Tunggu episod yang akan datang ke depan. Kadang-kadang sedap kan, sama-sama ini Allah macam-macam tu. Itu kekuatan. Kita naik kereta 200 duduk tu. Kalau tahan tak tengok kau, aku angkat kelih macam orang gila, tak nampak lah. Mana boleh tumpuan kalau tapi Nabi boleh tengok. Borak satu loncat 500 kilo. Yang berhenti tu pasal Jibril kata qif ha huna fasalli. Nabi Jibril kata berhenti tahun ni bro. Muhammad turun, anzil fasalli ha huna, sembahyang tahun ni 2 rakaat, fasalli rakaatain, aku sembahyang 2 rakaat. Summa qala, kata Jibril, aina sallaita ya Muhammad, sembahyang tahun mana ni Muhammad? Saya tak tahu. Bukan contoh dalam Isra Mi'raj ni, kekuatan mata Rasulullah. Dia kata nampak, dia nampak. Cuma dia tak bisa pergi tempat tu. Ni nak perkenal. Itu sejarah tak nampak kekuatan mata Nabi. Sebab tu Nabi balik Isra Mi'raj, dia boleh nampak pok-pok barik badangan barang dagangan dari Syam, siap dia ambil ayak ni sebutai makan. Dalam kelajuan yang cukup begitu laju. Laju, borak laju semua. Bayang tengok Madinah 475 kilo, sekali lompat ya. Sampai. Kelajuan begitu kita ni, mata kita nak tengok apa? Tak ada tengok apa. Kejam begitu ya, tak ada tengok. Tapi mata Rasulullah ada kekuatan Allah sediakan di situ. Dia ada satu orang nanti akan datanglah. Dia cerita banyak-banyak dari depan, tak syok cerita. Wal ahdabut tawilul ashfar, dan wa ahdab itu tawilul ashfar, iaitu memiliki bulu mata yang panjang. Kan bulu mata pun kadang-kadang ada anak-anak budak-budak mata lentik banyak. Segak kan mana bulu mata. Mata macam nak patung. Tu bahasa kita ni memang lambang kecantikan. Ahdab tu apa? Orang Arab lain tak guna bahasa ahdab. Ahdab ni dia kata iaitu tawilul ashfar, yang panjanglah oleh bulu mata. Itu makna dia nak cerita perihal bulu mata. Wal katadu, yang kata Rasulullah ni antara sifat dia lagi wal katad. Apa makna katad? Dalam lapan hadis Sayyidina Ali kata jalilul musyashi wal katad. Nabi ini memiliki sendi tulang temulang yang kuat dan besar, di samping mempunyai kepala bau, tempat bertemu 2 bau yang besar. Kepala bau ni besar. Apa makna katad? Mujtama'ul katafaini, iaitu tempat berhimpun 2 kepala bau. Makna tubuh badan Rasulullah ni, dia ni besar dan luaslah oleh 2 tulang bau. Nak habaq kata Nabi ni dada bidang. Badan tu badan tough lah, orang panggil. Sado tak elok. Kan sado. Badan sado ni tak cantik. Jadi badan tough. Tough ni badan kemas serta segak. Sado orang nampak lebih kan. Pakai pula baju kecil. Wahua, yang kata al-kata ni al-kahilul masrubah, guh. Al-kahil iaitu guh ni, guh ni kan ada guh ni.
mengeguh kan. Nabi ni sini naik mana bukan badan cerai lagu kita ni kan pada orang hak lambang kekuatan dengan tengok Pok Gusti ni kan, Batista kan tengok ni kan, Brock Lesnar kan masa dia muda lah naik kot ni. Hogan korang Camah Giant lagi tak ada. Dia naik ni kan, badan gambar apa, saya kadang-kadang tengok gambar-gambar Hercules lah nak tengok berbunuh badan tu kan orang hak jenis badan kemah dia ada ni kan, guh ni kan. Nabi ni guh tu kemah. Guh tu jangan selapak api kan. Dia seuk sebiji 5 orang bentuang. Kan geriang melambangkan geriang macam tu. Takkan guh dia lagu tu tangan lembek. Dak lambang kan. Badan ni dia bila kita tengok ke badan balik kan. Kalau tahu awal tu tengok rasa macam nak tampak ya. Tengok dia turun-turun Allah mak badan. Hak dia punya guh naik lagu tu kata kaki ni je nak berempas aku. Kan memang tahulah geriang macam tu. Lagu tu Nabi ni dia ada guh. Kan ni Imam Masmu'i kata guh tu wal masrubah. Dan Nabi SAW juga mempunyai masrubah, an ajradu zu masrubatin syathanul kafain. Apa zu masrubah? Kalau dalam lafaz hadis ni zu masrubah ni kita terjemah dengan apa itu ni? Yang mempunyai masrubah. Masrubah ni susur jalur bulu yang kecil di antara dada sehingga ke pusat kan, itu zu masrubah. Apa makna zu masrubah ni? Huwa sya'ru daqiq alladhi ka'annahu qadim min as-sadri ila surrah, iaitu bulu yang tumbuh di antara dada sehinggalah ke pusat yang seolah-olah sama bulu dada Rasulullah ni sama sampai ke pusat kan. Mana bulu yang halus lembut. Tu mana masrubah. Wasyathanu, dan maksud daripada lafaz hadis wasyathanu an syathanul kafain, tebal oleh telapak tangan Nabi, iaitu maksudnya al-ghalidul asabi', yang teballah oleh jari minal kafain wal qadamin. Makna kaki dan tapak tangan Rasulullah, jari-jari dan isi penuh. Bukanlah jari turis ni isi kurang, macam jari saya ni isi terlalu kurang lah kan, isi kurang. Jadi kalau sepak orang sedap lah juga, apa saya tulang sakit ke tulang, tapi ke isi tak penuh apa ni, dia kurang. Di tapak tangan ni ada peranan kan, lambang sihat, lambang ilmu pun di tangan kan. Kita pergi salam untuk guru, nak tahu untuk guru tu alim tak alim, salam dah rasa tapak tangan ni, rasa guru lah. Dia kata Tok Guru ni tangan dia lembut, dia orang bawa je tapi tangan lembut, tu tanda alim. Nak tengok dia umur panjang tak umur panjang, tengok dia. Yang pertama telinga dia besar, labuh sikit. Yang kedua dia ada macam tak lalat banyak. Tengok panjang. Tengok telinga dia besar. Tak pun tak lalat banyak. Orang tu dia salah tu bicik tak lalat banyak. Banyak nanti tu kebiasaan yang ada kena gitu. Nah, ada peranan, ada maksud di sebalik kejadian Allah. Habis itu panjang buat hadis ni no. Wa taqalla'u, dan bermula kalimah taqalla' dalam hadis Sayyidina Ali kata antara ciri-ciri nak kenal Nabi ni, idza masya taqalla'a. Taqalla'a makna dia tercabut. Kita ambil pokok, kita pegang, kita rentak nak cabut, atau panggil taqallu. Mana cabut? Apa maksud cabut? Nabi jalan ni dia mencabut. Apa maksud cabut? Ayyam syi'a biquwatin, iaitu berjalan dalam keadaan yang cukup kuat. Kalau kaki dia, pasal tang jalan tu boleh tahu kata kawan tu sihat tak sihat. Kadang-kadang jalan kan kaki meleret lah, ataupun sebelah tu dia jadi macam nak angkat tu tak apa kemah kan. Tu maknanya tak apa sihat. Tang jalan pada kena kan.
Nasihat Nabi ni idza masya taqallu ka'annahu yanhatu min salabin, kan dalam hadis. Seorang turun daripada tempat tinggi, dia langkah dalam keadaan bertenaga dan penuh perkasa. Macam orang dulu nak perang tanding, ambil wakil daripada Islam dan wakil bukan Islam. Kalau jalan pun keleweh 3 silinder orang tak heran kan. Kalau jalan tengok jalan sedah atau muih tang jalan tu ada lambang. Kadang-kadang buat jalan kemas pergi depannya orang untuk mulut. Wasababu, dan perkataan sabab kan, aduh dalam hadis idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu min sababin. Apa makna sabab tu? Sabab di situ al-hudur, iaitu turun. Makna Nabi melangkah walaupun berjalan biasa tanah yang sama, Nabi melangkah seolah-olah menuruni satu curam. Makna dia kan, kita ni kalau naik bukit ni bahasa berat kan, nampak langkah pun berat, kuih tak kuat. Tapi kalau turun bukit laju kan, nampak lagu kemas kan. Semua dah turun bukit tak teruk. Jadi Nabi ni dia langkah jalan tak mana macam turun bukit. Tenaga dalam ni hebat. Yuqalu in hadarna fi sabubin wa sababin. Yuqal ni fi lughah pada bahasa Arab. Orang Arab akan kata in hadarna fi sabubin, kami hadarna, makna kami turun fi sabubin wa sababin, daripada tanah yang tinggi. Makna turun sebagaimana turun daripada tempat yang curam. Nah, habaq kalimah ya. Imam Tirmizi sampai tu nak buat penjelasan, tak mau bagi kita ni silap faham. Wa qawluhu jalilul musyash, Nabi mempunyai musyash, besarlah oleh musyash. Musyash ni sendi. Apa makna sendi? Yuridu ru'usal manakib, iaitu dikehendaki kepala bagi manakib asyai mankib ni kepala buah, makna mempunyai sendi-sendi yang besar, otot-otot yang apa? Yang kemah dan pejal kan, bahasa otot kan. Waktu orang dulu nak tumbuk orang tu buka tunjuk body dah, nampak? Tengok body tak naik balik. Saya ikut sepak lagi bodoh tengok tang body tu pun dah kuat kan. Dia kata badan Nabi ni sendi dia kuat. Sebab tu umur 2 bulan boleh jalan lah. Sendi dia kan. Kita pasal budak-budak kecil tak boleh jalan, sendi tak kuat lagi. Nabi beranak sendi kuat dah. Sebab tu bangkit duduk, rafa'a ra'sahu ila sama'il 'aliyah, Nabi lenggak kepala dia kepada langit yang tinggi. Dalam berjanji kan, ila sama'il 'aliyah, Nabi pandang pada summa atasha wa qala alhamdulillah, Nabi kata alhamdulillah. Fa'atasat, malaikat jawab yarhamukallah. Lenggak tu beranak duduk lagu ni, lenggak lagu tu. Hai, kita kalau budak-budak beranak ni lembut kan, tulang pun lembut, sendi pun lembut. Pasal apa tak boleh jalan ni? Sendi dia lembut. Bina kekuatan sampai 7-8 bulan, baru kekuatan sendi tu Allah bagi secara tadrij kan. Kejadian manusia ni bitadrij secara berperingkat. Allah kuatkan satu. Dalam syarah apa nama Arba'in Nawawiyah ada satu kitab nama Majalisus Saniyah, Majalisus Sanah kan, Majalisus Saniyah, lupa lah. Dalam kitab Majalis ni dia sebut kejadian manusia Allah perkuat. Dalam syarah hadis kan, dijadikan keadaan manusia ini nutfatan arba'ina yawman summa alaqatan kama yakun. Allah jadikan manusia permulaan dia dalam keadaan air mani bercantum selama 40 hari, summa alaqatan summa yasiru alaqah, jadi pula segumpal darah selama 40 hari. Dalam tu dia contoh Allah buat kejadian manusia ni tadrij. Apa peringkat pembinaan tubuh badan. Dia badan kita tak macam badan Nabi. Sebab tu Nabi banyak-banyak rafa'a ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Kita angkat tu keleweh. Tak tangan rezeki jadi keleweh. Mula pun keleweh, ujung pun keleweh kita ni. Mula-mula kita beranak keleweh. Meter lagi keleweh. Kan ada orang tua tu dulu cucu buh dalam besen. Tak bawah ni keleweh. Awak buh tu lagu tu keleweh dah lu, keleweh. Kan seni tak kuat. Tak ada kekuatan. Nabi tak daripada awal umur dah sampailah 63.
steady. Duk teratur telinga, teratur mata, teratur kekuatan, teratur apa semua sama. Ini tak ada. Kita ni kurang. Kan dia mula fasa 40. Telinga sikit, mata sikit, gigi pun peluhung banyaklah kan. Tu dia mula kaki sakit tumit. Macam itulah prosedur perjalanan hidup manusia ni. Permulaan menjadi tua 40. Mula tu sakit pinggang masalah. Kan dulu naik motor 2 hari tak berehat tak apa. Allah ni naik suku hari orang lain bawa, kita lena lebih daripada driver. Wal asyarah, dan perkataan asyarah mana? Tang kata wa akramahum asyratan ataupun asyirah kan. Apa makna asyarah? As-suhbah, iaitu sahabat. Wal asyir itu mana? As-sahib. Suhbah. Wa amma al-ashirah, al-asharah, as-suhbah. Ashirah fal qawm min jilhati, yani keturunan. Dengan mana keturunan? Yang mempunyai keturunan. Kalau kata akramuhum asyarah, al-asbuhum asyarah, makna nabi yang paling mulia. Asyarah, apa makna asyarah? Yang nisbah persahabatan. Tapi kalau kita baca akramuhum asyirah dengan makna yang paling mulia, nisbah keturunan. Sahib tu keturunan tu. Yang kata yang mempunyai lah kan. Syarat sahib keturunan. Wal badihah, yang dan perkataan badihah, man ra'ahu badihatan. Apa makna badihah? Al mufaja'atu yuqalu badahathu bi amrin ay faja'athu bihi. Ini segi bahasa makna tiba-tiba, terlintas secara tiba-tiba. Makna mula-mula kata tersempak kali pertama. Bahasa Melayu ni, man ra'ahu badihatan habahu, barang siapa yang tersempak kali pertama dengan Rasulullah pasti akan merasa kagum dan merasa kasih kepada Rasulullah. Itu maksud badihah. Ayah bahasa Arab maka tu. Itulah bahasa Arab, tinggi bahasa ni. Habis. Qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Jumai' bin Umair bin Abdul Rahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala haddathani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijata yukna Aba Abdullah an ibn Abi Halata an al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan an hayyati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhama. Ini dia sifat lagu lain pula. Ini panjang tak? Lagi panjang pada hari itu. Panjang pada hadis sebelum ni. Dia ambil daripada Abi Halah. Abi Halah. Riwayat daripada Abi Halah. Apa Abi Halah? Dia akan cerita lah. Hindun bin Abi Halah. Abi Halah ni suami Khadijah dulu. Dan Khadijah kahwin dengan Rasulullah, ada anak lah, 2 orang. Anak tiri Rasulullah, Hindun ni. Ni akan cerita ni. Dia masuk ni panjang lah ni. Belajar lah kan. Nanti tuan-tuan insyaAllah esok kot. Esok ayah Ahad dah sekali lagi. Pada esok saya tak ada kan, majlis bersih kan. Kalau nak rehat pun boleh. Sebab kita untuk riwayat Hindun bin Abi Halah. Ada panjang wak dia pun. Kena ni jaga murad hadis ni payah. Perhati tengok, oh payah. Pasal lepas ni kan dekat nak baca kat jaga apa. Saya baca sekali lah, tak ulang lah. Kita lain banyak weh. Takkan masuk insya-Allah esok. Tak ada nak tengok kitab. Yang kadang tengok kalut sikit. Duduk saja tak tengok. Itu kalut. Ayah ada punya murad hadis dia ni.
Kita nak bagi sampai maksud kan. Payah ada guna. Fakhman mufakhama. Apa maksud fakhma mufakhama? Bahasa cukup tinggi kan. Ulama-ulama hadis ni bahasa dia faham. InsyaAllah tu dah sekali lagi satu hadis kot. Kalau dah habis satu hadis mai tak badan, dua hadis pun sedap sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali al-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.